صراط الذين أنعمت عليهم من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bahawa fana itu dibagikan kepada 3 bahagi. Apa makna fana? Ialah antabdu azamatillah, bahawa terserlah dalam batin hati seseorang hanya kebesaran Allah Ta'ala saja, lain tak ada. Atau ditafsirkan oleh setengah arifin, fana dengan makna ru'yatullahi bila khalqin. Ru'yatullah, batin hati dia menghadap ke hadrat Allah Ta'ala bila khalqin, tak ada pandangan pada makhluk, kosong, semata-mata tepat dia menghadap ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi banyak pentafsiran makna fana, dan kita disuruh sampai ibadat ke peringkat berdasarkan hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulama sufi buat tu semua ada nas dan Quran, hadis sahih bukan tak ada. Cuma mereka tidak memahami saja. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Itu hadis. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan setelah mereka mengerjakan fardu, kemudian sentiasalah mereka mengerjakan amalan nawafil yang sunat. Kalau mengikut seorang ulama besar di Sayyidi Syekh Syafi'i, yang dimaksudkan setengah daripada makna termasuk dalam mana an-nawafil ila al-amalu tariqah allati tattasilu sanadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila amalan tariqah yang mana sanad disampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil zikir, ya, zikir darajah. Itu banyak perbahasan ni. Dalam digunakan oleh arif billah, perjalanan sufiah, yang mana sanad disampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabda Rasulullah SAW, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya, sentiasalah hamba-Ku mendampingkan diri setelah yang wajib dengan nawafil, yang sunat, sampai peringkat mana? Hatta uhibbah, sehingga aku kasih akan dia. Sehingga aku kasih akan dia. Fa iza ahbabtu, apabila aku kasih akan dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, adalah aku pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Ya, dan seterusnya hadis. Dia mendengar dengan aku, dia berjalan dengan aku, semua dengan aku. Apa makna? Dia ada 2 makna. Satu, ini disyaratkan dengan makamil fana. Dia berjalan, dia rasa dengan Allah Ta'ala. Perbuatan dia, gerak dia, diam dia, berjalan dia, melihat dia, mendengar dia, dia rasa dengan Allah, bukan dengan i'tikad. I'tikad memang dah ada dah. Semua kita dah i'tikad, semua datang daripada Allah. Sekarang rasa. Ya, rasa batin hati dia, rohani dia, dia dengan Tuhan tu dipanggil azwaq. Tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami dengan zauq yang Tuhan beri, bukan lambaran kertas saja. Lambaran kertas itu dipanggil kita punya pedoman supaya jangan tersasar jalan yang benar. Adapun hakikat dia rasa. Maka nak rapat rasa dia dengan Ta'ala sehingga terkeluar rasa dengan makhluk daripada batin hati dia. Sebab benda ni kita payah nak trace kan, sebab urusan dalaman. Ya, urusan dalaman. Dia dengan Tuhan. Dalam, luar macam biasa kita nampak dia. Sebab payah nak kenal para aulia sebab ditutup dengan luaran yang persamaan, kita makan minum sama. Tapi dalaman dia tu. Bila dia dapat benda ni, bila dia keluarkan dalam batin hati dia yang lain daripada Ta'ala. Seperti kalam yang masyhur daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam batin hatiku selain daripada Allah Ta'ala.
Sebab tu benda ni nak dapat, kata Ibn Atta akan datang dia. Rubbama warada alaikal anwar fawudiyatil qalb masyuan bisuaril asar fartahalat min haisun nazalat farriq qalbak minal aghyar yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Rubbama warada alaikal anwar, ada kalanya Allah Ta'ala nak cempakkan dalam batin hati manusia itu anwar, nur, nur muraqabah, nur muwajahah, ya, nur mukalamah, macam-macam anwar. Perjalanan kita dalam menuju ke hadrat makrifat yang sebenar kepada Allah Ta'ala menggunakan anwar, nur, ya. Yang berjalan ialah dalam, bukan luar, tuan-tuan ya. Kalau luar ni ajsad, jisim yang luar, maka kita berjalan menggunakan benda luar, jisim yang kasar. Apa dia? Kenderaan, motor, kereta, ya, lori, bas, kapal terbang, kapal selam, semua unsur ajsam, jisim yang kasar. Yang ni kita guna, orang beriman guna, orang kafir pun boleh guna kan. Tapi perjalanan ruhani kita yang Tuhan sebut dalam Quran, fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju ke hadrat Allah Ta'ala. Maka perjalanan ni bukan menggunakan jasad, dia menggunakan nur, anwar. Sebab nur dalam kita ni ialah dipanggil unsur hakikat diri kita ni, unsur nurani, rohani kita tu. Dia, sebab tu dalam kitab ni juga akan disebut oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, al-anwar matayal qulubi wal asrar. Kata Ibn Athaillah As-Sakandari, al-anwar, nur ni merupakan mataya, kenderaan, mataya lil qulub wal anwar, bagi segala hati dan segala asrar, sir rohani ini. Dia berjalan dalaman, mana daripada rasa di jauh kepada dekat, daripada lalai kepada hudur hati, atau perjalanan dalaman, ya. Nur tabri ila quwwatul yaqin alladhi yusmiru halawatul ibadah wa halawatul ma'rifah wa halawatul iman. Nur tu maksud dia apa? Ialah quwwatul yaqin, yakin yang lampau kuat dengan Allah Ta'ala, sehingga memadamkan pandangan yang lain daripada Allah Ta'ala. Masya Allah. Sehingga yusmiru halawatul iman, dia akan membuahkan, yusmiru halawatal iman, membuahkan akan kemanisan iman. Persoalan ni kita sudah ada iman, tapi kesihatan iman kita, kelazatan kemanisan iman kita berbeza. Ya, ada orang disebut nama Allah Ta'ala, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun, itu orang-orang yang tak beriman. Sebut nama Tuhan, dia gelisah, dia tidak dapat ketenteraman. Kalau kita kata muak, dia tak boleh dengar. Ya. Kadang-kadang dia tengok TV, kan? Dia tengok TV, siaran, cerita, tiba-tiba cut sekejap, azan. Ada seorang azan, dia padam tuan, dia buka cerita keling. Azan tu tak boleh masuk dalam kepala dia. Padahal azan itu, sebab apa tu? Gelap dalam batin hati dia. Orang beriman tidak. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun.
Iza zukirallah, apabila disebut akan nama Allah Ta'ala, wajilat qulubuhum, berkocak dan gemetar hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim ayatu, bila dibacakan akan ayat-ayat Allah Ta'ala, zadathum imanah, ada ziyadah pada iman mereka, bertambah. Ya, bertambah nur iman dia kuat. Kemudian kemuncak dia, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka bergantung. Dia tidak bergantung pada diri dia, dia tidak bergantung kepada kekuatan dia, kuasa dia, wang ringgit dia, kekayaan dia, tak ada. Walaupun dia orang kaya, jutawan, walaupun dia ada kuasa, walaupun dia ada kekuatan, dia tak bersandar. Sebab dia faham itu semua daripada Allah. Bila Tuhan nak terik, sekejap, sekelip mata boleh berlaku. Ada penyandaran di bulat. Inilah dipanggil hala tuju dalam perjalanan kerohanian yang diambil daripada ahwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita mengikut ulama sufi, kelebihan dia mengikut 3. Fi'lun Nabi, aqwal Nabi, wa ahwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah perbuatan, perkataan Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah SAW, dan ahwal. Ahwal ni maknanya apa? Kerohanian. Ya? Dalaman Rasulullah SAW dengan Allah SWT. Ini dipusakai. Itu di antara kelebihan mereka. Jadi mereka mengerjakan ibadah tadi sampai peringkat Tuhan kasih. Dalil Tuhan kasih apa? Iaitu Tuhan padamkan pandangan dia kepada makhluk. Itu tanda Tuhan kasih. Tanda Allah Ta'ala kasih pada seorang, ialah kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Bila dia mendengar, dia rasa dari Allah. Dia berjalan, dia rasa dari Allah. Dia bergerak, dia rasa dari Allah. Itu menanda dia sedang mendapat mahabbatullah, kasih daripada Allah Ta'ala. Ya, sampai situ disuruh oleh Rasulullah SAW kita beribadat. Maka dinamakan keadaan ini oleh arif billah, arifin, maqamul fana'. Mana makam melenyapkan pandangan dia dengan makhluk, maka berselesalah ia, bernikmatlah ia, bermanislah ia dengan kekasihnya, huwallahu ta'ala. Itu disuruh oleh Nabi Daud. Waqad auhallahu ila Daudi alaihi salam, ya Daud, kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Ya Daud, wahai Daud, Allah Ta'ala khitabkan tuju kepada Nabi Daud AS. Bi falyafrahu, dengan aku hendaklah kamu berseronok, bergembira, berlazat dengan Allah. Wa bi zikri falyatana'amun, dan dengan zikrullah kamu merasa nikmat yang senikmat-nikmatnya. Itu arahan Allah Ta'ala kepada Nabi Daud. Persoalan, kita berjejak atau tidak ke taraf itu. Mohon-mohon pada Allah Ta'ala yang melimpah kurnianya maha luas, diberikan kita akan keadaan yang sedemikian. Kalau dapat keadaan sebenarnya, alhamdulillah, itulah setamam-tamam nikmat. Mana kita dibukakan pintu hati kita oleh Allah, berlazat dengan kelazatan yang hakiki, kelazatan yang sangat tinggi. Yang inilah nikmat sebesar-besar sepanjang hidup insan di dalam dunia. Batu Ibnu Atha menyatakan, an-na'im wa in tanawwa'at mazahiruhu innama liktirabi wa syuhudi, al-azab wa in tanawwa'at mazahiruhu innama liwujudul hijab, fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat walaupun berbagai-bagai nikmat, nikmat makan, nikmat minum, nikmat pakaian, nikmat macam-macam lagi lah. Kalau nak kira pun Tuhan kata, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mu nak hitung nikmat Tuhan tak terhitung kita. Tapi sebenarnya apa? Bila ada iktirab, kedampingan, pembukaan hati dengan Allah. Dan azab, berbagai-bagai azab, bala, itu semua kecil. Sebenar-benar bala dan azab apabila hati maksud ditutup daripada menghadap Allah Ta'ala. Itu nikmat paling besar. Sebab itu digulung oleh Ibnu Atha, wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar apabila dibuka batin hati seorang, dapat menghadap ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat merasakan kenikmatan dengan Allah Taala. Ini di antara dia. Bila dapat sini saja, maka Tuhan akan berikan kurniaan dia
Iaitulah pemadaman batin hati dia menghadap kepada al-khalaik. Tuhan padamkan batin hati dia daripada menghadap kepada makhluk, terus dibuka menghadap ke hadrat Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Ini satu pembukaan yang sangat besar, nilaian dan harga di sisi Allah Ta'ala. Maka ketika itu ternyatalah antabdua azamatillah, terserlah dalam pandangan hati dengan terang, ya, dan kelazatan memandang kebesaran keagungan Tuhan dengan rasa hati yang dicempakkan oleh Allah Ta'ala. Disebut oleh ulama sufi Al-Anwar, nama dia Al-Fuyudat, limpahan, ya, dan seterusnya lah. Itu dia. Dan kata setengah mereka itu bermula fana itu atas 3 bagi. Pertama dipanggil fana di dalam segala af'al, iaitu seperti bahawa dikatanya tiada berbuat melainkan Allah. La fa'il illallah. Ya, pada hakikatnya la fa'il illallah. Tiada fa'il, tiada yang melakukan, membuat, menggerakkan melainkan dia saja. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan kita ni apa? Gerak kita, diam kita, duduk, berdiri, berjalan, mendengar, melihat dan seterusnya. Itu semua apa tu? Adalah perbuatan Allah hakikatan pada hakikatnya. Maka disuruh kita memandang benda itu. Di situlah ditempatkan kelazatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang sebenar-benarnya. Ya. Maka untuk memandang tu dia kena buang apa? Pandangan yang lain. Tapi bila pandangan lain menguasai jiwa kita, Tuhan nak hantar, tiba-tiba hati tadi penuh dengan kekotoran-kekotoran khalqiyah, memandang pada makhluk, membesarkan makhluk, fartahalat min haitsu nazalat, maka Tuhan tarik balik. Maka nak dapat dia, siapkan bekas. Ya, siapkan bekas. Kalau air, kita bersihkan cawan, jangan kotorkan, bersih dia boleh tuang. Kalau pinggan nak bubur nasi, kena bersihkan, lap bersih-bersih. Ya, dulu kalau kita buat kerja kahwin, walaupun kita sewa pinggan, memang tahu pinggan tu dah basuh, tapi kita pastikan lagi, kita lap balik pinggan tu. Barulah boleh dibubur nasi untuk dimakan, mangkuk dibubur lauk untuk dimakan, gelas untuk dibubur air untuk diminum. Bau sah. Bila apa? Dia bersih, dia boleh menerima isian yang cantik untuk manfaat makanan. Ini makanan ruhani. Tempat dia apa? Qalb, batin hati kita. Maka farrik galbak minal aghyar. Kosongkan hati kamu daripada yang lain daripada Ta'ala. Baula yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Tuhan akan limpahkan makrifat yang hebat dan sir yang sangat-sangat besar, yang sangat hebat di sisi Allah Ta'ala. Situ dia nampak. 2 orang, seorang tokoh sufi besar, itulah wali besar, berjumpa dengan ulama fiqh. Jadi berbual-bual, berbincang, akhir beginilah. Kata ulama sufi begini, kau nak tahu apa yang kami rasa, engkau serah diri kamu pada kami tarik, kamu jangan kata apa, tengok sampai akhir. Bila dimasukkan suluk, diserahkan diri tuan, ulama tu apa, masuk, dia pun lakukan riyadhah sebagaimana dia atur, ada adab dia. Akhirnya bila terbuka, tuan, kata ulama fiqh, Masya Allah, kalau aku tahu lama dah aku masuk itu. Kalau aku tahu lama dah aku masuk itu. Masya Allah, kesedapan luar biasa. Seorang satu ulama Tanah Jawi kita, Tuan Guru Haji Daud, dia Bukit Abal ni, dia belajar 40 tahun di India, di Mesir, katalah 40 tahun dia belajar. Dia alim 7 mazhab, bukan 4 mazhab, 7 mazhab. Apa kalam akhir dia? Kenikmatan, kelazatan yang aku dapat sepanjang aku belajar, aku mengajar ni, ialah dalam perjalanan tarikat sufiyah. Kelazatan aku dengan Allah Ta'ala itu. Ya, itu kalam ni tuan-tuan ni. Itu pengalaman ulama-ulama besar, arif billah. Yang kedua, yang pertama dipanggil fana fil af'al. Mari kita menyapkan pandangan perbuatan makhluk dalam memandang perbuatan Allah Ta'ala. Ya. Kita pandang, kita matikan pandangan af'al makhluk dalam memandang af'al Tuhan. Sebab tu suntikan dia, bantuan dia kena banyak zikrullah.
Bila kita zikir banyak Allah, Allah, nama-nama dia akan terbuka. Dia akan terbuka, ketukan hati itu akan terbuka terasa oleh Al-Quran, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sebab tu bila kita memahami ilmu usuluddin, bila kita nafi isbat dalam usuluddin, la ilaha illallah, la ilaha, la kalimah nafi, illa kita nafikan al-ilah. Apa makna al-ilah? Itu disebut dalam ayat Al-Quran, ya ayuhan nas antum fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nas, hei manusia, Tuhan kata, antumul fuqara, kamu fakir kepada Allah. Mana kamu berhajat, terikat, tertambat dengan Allah. Daripada sini ulama keluarkan sifat iftiqaru kullu ma ada ilai. Kemudian wallahu huwal ghaniyul hamid, Allah Taala ghaniyun, maha kaya, dan lagi maha terpuji. Daripada lapas al-ghani ni ulama keluarkan makna apa? Iaitulah al-istighna ila an kulli ma siwa. Mana terkaya, mana tidak berhajat kepada yang lain. Itulah makna al-uluhiyah. Ketuhanan, makna sifat ketuhanan, dan tidak ada sifat ini yang dijawab melainkan zat yang bernama Allah saja. Makna ketuhanan ialah dalam ayat tadi bahawasanya yang dikatakan Tuhan, zat yang menjawab jawatan ketuhanan, ialah dia tidak kepada sesiapa. Kalau berhajat, itu bukan Tuhan. Sebab itu dengan ini makna terbatal segala dakwaan orang-orang kufar yang mendakwa bahawasanya patung-patung yang diukir daripada kayu, batu yang dipahat dan sebagainya, ini tak ada makna ketuhanan. Sebab mereka sendiri adalah benda yang dijadikan, masnu', benda yang jadi, maf'ul, benda yang dibuat. Maka batal makna ketuhanan, masih berhajat. Tidak ada yang tidak berhajat melainkan Allah Ta'ala saja. Yang kedua, waftikaru kullu ma ada ilai, berhajat kepada Allah oleh semua yang lain. Bila kata Tuhan ni, dia mesti dia tidak berhajat, dia terlepas dari ikatan yang lain, bahawa yang lain mesti berhajat pada dia, yang lain semua terikat dengan dia. Kalau ada satu zarah, satu atom, benda kecil, dia terlepas daripada Allah Ta'ala, jadi wujud dia tidak bersangkut paut dengan Allah Ta'ala, maka batal makna ketuhanan. Batal makna ketuhanan Allah Ta'ala. Sebab tu maknanya, kalau batal makna ketuhanan, tak ada Tuhan, maka alam ni pun takkan ada. Sebab yang boleh menjadikan makhluk ialah zat yang bersifat dengan ketuhanan. Maka tidak ada sifat ini melainkan dimiliki oleh Allah Ta'ala secara tunggal, esa. Ya. Sebab tu kita tak boleh berbilang Tuhan. Kalau kita kata ada Tuhan dua, Quran katakan wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa je. Kalau dua apa jadi? Rosak. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau ada dua Tuhan, dalam kejadian langit bumi ni ada dua Tuhan saja. Jawab dia apa? Lafasadata, akan musnah, rosak segala-galanya. Ya. Sebab bila dia berikhtilaf, habis. Yang ni nak jadi, yang ni tak nak jadi. Kalau dia setuju pun akan batal makna ketuhanan. Contoh, dua Tuhan, satu bumi. Ya, satu jadi langit, satu jadi bumi. Yang jadikan langit, bumi tak buat, terlepas daripada dia. Yang jadikan bumi, langit dia tak buat. Apabila dia didakwa Tuhan, sedangkan ada benda yang terlepas daripada dia, maka batal makna ketuhanan. Makna ketuhanan mesti semua berhajat pada dia. Oleh kerana itu tak boleh dua Tuhan, dia mesti tunggal. Mesti dia tunggal. Jadi makna ketuhanan ialah semua berhajat. Selain satu makna tadi, dia tidak berhajat kepada yang lain, sebalik yang lain berhajat pada dia. Dia tidak bersandar kepada yang lain, sebaliknya semua yang lain bersandar pada dia. Ada faham daripada mana inilah iftikaru kullu ma ada ilai, semua berhajat kepada Allah. Dalil Al-Quran, kullum min indillah, katakan ya Muhammad SAW, semua itu datang dari faham daripada inilah fa'il yang menjadikan semua ialah dia, semua dari dia. Maka bila kita nafi, dia akan pergi pada makna apa? La ilaha illallah dengan makna la mustaghnian an kulli ma siwa wa muftakiran ilai kullu ma ada illallah. La ilaha, tiada Tuhan dengan makna tidak ada zat yang dia ni tidak berhajat kepada sesiapa, sebalik yang lain semua berhajat pada dia. Itu dua makna ketuhanan. Tak ada
macam ni illallah, melainkan Allah Ta'ala saja. Allah lah zat yang tidak berhajat pada sesiapa, sebaliknya dia tempat dihajati oleh seluruh makhluk. Maka bila faham seluruh makhluk, seluruh kainat jadian ni terikat dengan Allah, bermakna fa'il yang sebenar siapa? Dia. Dialah yang membuat sebenarnya. Maka kita akan pergi makna la ilaha illallah, pergi kepada makna la fa'il illallah. Tiada yang membuat sebenar melainkan Allah Ta'ala. Baik, 2. Dan peringkat nafi yang ketiga, bila fa'il yang hakiki, taraf kewujudan dia ialah wajibal wujud. Allah Ta'ala taraf hakikat wujud dia ialah wajib. Apa makna? Tak terima akal ketiadaan dia. Adapun seluruh makhluk, taraf kewujudan dia ialah mungkin. Kita semua ni panggil mumkinal wujud. Allah Ta'ala dipanggil wajibal wujud. Apa beza wajib dengan mungkin? Mungkin ni benda boleh ada, boleh tak ada masalah. Ada dia pun tak apa, tak ada kita pun tak apa. Ya, adapun Tuhan tidak. Wujudan dia taraf dia wajib. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu ay intifa'uhu. Itu ta'rif dalam Usuluddin. Barang yang tak diterima pada akal ketiadaan dia, mesti confirm dia ada. Itu. Jadi bila taraf kewujudan ini dibandingkan wujudan Allah Ta'ala dengan kewujudan kita, maka terpadamlah kewujudan kita. Macam mana bayang dengan yang membayangi. Kita berdiri, sinaran cahaya suluh kita ada belakang kita bayang. Nampak tak bayang? Nampak. Ada tak bayang? Ada. Tapi bayang tu orang kira tak? Orang tak kira. Kalau kita pergi rumah kawan kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tuan datang puan? 3. Mana lagi 2? Tuan, bayang. Nanti orang kata kau ni gilo bayang. Mana bayang nampak? Nampak. Ada. Orang kira tak? Walaupun ada, orang tak kira. Sebab apa? Kewujudan yang tertambat, ulama sufi tak pakai. Dia nak wujud yang sebenar. Dia tidak berhajat pada siapa, dia tidak terikat dengan siapa, dia tidak tertakluk dengan siapa. Tak ada ni, melainkan Allah Ta'ala. Wujud Tuhan adalah wujud yang hakiki. Itu sebab dia kata la ilaha illallah, pergi pada makna akhir, la maujud illallah. Mana tiada wujud yang sebenar-benar melainkan wujud dia. Adapun wujud kita ni seolah bayangan saja. Bayangan. Sebab wujud kita, wujudku adalah bayanganmu. Dia ada orang buat lagu tu dah kan. Wujudku bayanganmu. Mana kewujudan semua makhluk ni ialah membayangi kewujudan Allah Ta'ala. Kudrat makhluk membayangi kudratullah. Irada makhluk membayangi iradatullah. Sebab tu bila bayang kita kena padamkan. Tuan-tuan tengok di Nako ada orang melintas bayang ni. Dia perhati kan siapa datang ni. Buka dia pintu, oh, dolar rupa. Bila tengok dolar je, bayang dia kita pandang tak? Dah nampak dolar, bayang tak nampak. Lagi tak nampak dolar je, kita pandang bayang siapa dia ni. Begitulah fana. Bila terbuka aja hati dia, pum, tajalli dengan Allah, habis lenyap lain. Ya, ketika itu hati dia kekal dengan Allah Ta'ala, maka berpindah dipanggil maqamul baqa. Apa makna baqa? Ru'yatul khalqi billah. Tadi fana ru'yatullah bila khalqin. Hati dia fokus ke Tuhan, hilang yang lain. Bila baqa pula, dia pandang makhluk, tapi pandangan dia tidak kosong. Semua pandangan makhluk ni diikat. Dia nampak dia makhluk terikat. Makhluk semua terikat bi kudratillah wa iradatillah wa ilmillah. Ya, semua makhluk terikat dengan kudrat dan iradah Allah Ta'ala dan ilmu Tuhan yang menentukan segala-galanya. Di sini nak pergi pada tauhid khas tuan. Tauhid khas dalam kita merasakan. Dia akan pergi sepengkat ini, baru dia akan duduk apa yang Tuhan sebut iza zukirallahu wajilat. Sebut nama Allah, pum, berkocak hati dia. Sebab dia dah kenal, dia dah rasa betul. Ya, dengan Allah Ta'ala, dengan kenal yang sebenarnya. Ya. Kalau orang kenal harimau jangan tuan. Dikenal harimau dengan dia berdepan dengan harimau. Ada rasa ke tak? Dia kenal harimau pembacaan. Tesis satu buku ditulis tesis dia tajuk harimau. 1000 muka surat. Harimau ni warna dia macam-macam lah. Tapi dia tak pernah tengok. Dengan orang pergi hutan, dia berjalan, tiba-tiba kebetulan dekat dia tu tak ada pokok sebatang, dia pokok nibung ni tuan. Ya? Tiba-tiba tersempak dengan harimau. Dia panjat tak pokok nibung. Dia panjat tuan-tuan.
Pokok nibung tu dipanjat. Nampak rimau pun dipanjat sampai atas tu. Tarikan ketakutan dia yang kuat dengan harimau tadi tu memfanakkan rasa sakit dia cocokkan duri nibung. Hampa atas dia panjat tu. Kan? Bila rimau lari dia turun, bau rasa. Aduh, abau adoi. Sebab apa? Dah hilang. Bila perasaan rasa harimau tu menguasai jiwa dia tu, hilang yang lain. Itu dia kata fanak, lenyap. Situ kelazatan ni tuan-tuan. Macam mana terasanya kita takut dengan harimau, ya? Macam mana nak bayang takut dengan Allah? Oh, itu lagi dahsyat. Tak boleh nak bayang. Semua benda rasa. Ya, tak rasa dia tak tahu. Ada tuan guru saya cerita kan, harimau ni lah. Dia jumpa macam harimau ke? Pokok tak ada. Pokok tu ada sebatang besar lengan kan. Dia tak darah panjat pokok tu. Bila dia panjat pokok tu melentur. Jatuh balik, dia panjat balik. Agak harimau tengok pun harimau ketawa ni. Panjat turun balik. Sebab apa? Hilang lagi dah, dia tak nampak lain. Dia punya takut tu. Pokok kecil pun dia panjat. Ada di Kelantan, dia orang kalau buat rumah tuan-tuan, rumah di tepi hutan, rumah dia tinggi. Sebab biasa harimau ni memang main malam-malam. Satu hari harimau ni dah patahkan tengkuk lembu dia tuan. Bila patah dia tarik, dia letak dulu, dia akan ulang balik. Dia tak tarik tu, dia akan ulang balik. Masa ulang tu lah dia orang tembak. Dia akan cari pakar penembak dia. Pakar penembak ni, dia nak tembak tuan, dia akan buat pangkin atas pokok. Ya, dia naik atas pokok, dia akan shoot lagi atas. Jadi yang seorang ni pun dia semangat juga dan nak tiru tuan. Dia buat pangkin dekat atas. Ya. Jadi kebetulan bila harimau tu datang dia, dia pun angkat senapang. Kebetulan pula harimau tenung dia tuan. Harimau tenung ni je ni, jatuh senapang dia. Ya, senapang dia tadi jatuh. Pun dia tak pasal dengan dia pun lembik tuan. Nak ceritakan apa tu, tarikan. Terasa takut oleh macam. Itu takut dengan harimau. Macam mana nak bayangkan takut dengan Allah yang Tuhan cempakkan dalam batin hati para aulia. Ya. Itu sebab wajilat qulubuhum, Quran kata. Berkocak hati dia, gerun dengan Allah Taala. Itu tajalli kan apa tuan? Sifat jalal. Dalam istilah sufi dipanggil tajalli. Tuhan bukakan sifat jalal, kekerasan Allah Taala yang membawa kepada gerun hati dia pada Tuhan. Satu lagi tajalli sifat jamal. Dia memandang jamal, ya, kecantikan, keenakan, kelembutan Allah Taala dengan makhluk. Setara kita lalai pun Tuhan beri lagi rezeki tuan. Ya, kita leka kat dia pun disambung umur kita lagi. Nak kira tak boleh kira tuan. Banyak kelemah lembutan Allah Taala terhadap makhluk, rahmat dia yang begitu hebat, ya, nikmat yang tidak terhingga, yang tidak boleh dikira. Bila pandang begini, dia akan rasa apa? Rasa mula kasih kepada Taala. Sebab tu bagi kita wajib memandang dan mengingati segala nikmat Tuhan agar timbul sifat syukur kepada Allah Taala. Kena pandang nikmat Tuhan yang tak terhingga banyak. Dia akan lahir. Ya. Kita ada kereta, ada orang pakai motor, kita pakai motor, ada orang pakai basikal, kita pakai basikal, ada orang jalan kaki. Kita boleh jalan kaki, ada orang lumpuh tak boleh berjalan. Ya, sebab tu Nabi kata iza nazara ahadukum ila man fudila alaihi fil khalqi wal mal fal yanzu ila man huwa asfala min. Bila kamu maknanya pandang orang yang lebih pada kamu dari segi kecantikan dia, harta benda dan sebagainya, sila pandang orang bawah, kata Rasulullah SAW. Ya. Syukur kamu tu meningkat. Tu. Kalau kita pandang atas, apabila pun tak habis syukur kan. Ya, income 20,000, dia tengok orang atas dia 60, dia nak kejar 60. Ya, kerja tengok orang atas lagi dikejar sampai bila dia habis hatta zultumul maqabir, sehingga ziarah kubur. Bila hidung dah tanah besok dengan liang lahat baru dia terperanjat. Orang dah tutup papan keranda, dah timbul dengan tanah, habis dah tuan. Itu maknanya alhaakumut takasur hatta zultumul, melalaikan kamu oleh at-takasur, oleh semangat namun banyak habis. Dia akan jadi lalai, kata Allah Taala. Habis itu. Jadi kita pandang nikmat Tuhan, syukur banyak, hati kita akan tambah hub, kasih kepada Tuhan. Bila kasih, di situ ada tarikan hati. Bila kasih dengan Tuhan tu, hati ada tarikan, cinta, rasa sedap. Kalau kita buat misal, tarikan hati dalam bentuk kasih, seronok melihat. Contoh dia Nabi Yusuf alaihissalam. Kita maklum apabila Zulaikha diperli oleh isteri-isteri wuzara, pemimpin menteri-menteri, dia kata apalah Zulaikha digila ke budak Yusuf.
Satu hari Zulaiha buat majlis jamuan, dipanggilnya menteri-menteri punya isteri, dia deritkan, dia bagi pisau seorang sebilah, dia letakkan buah lemau, suruh tolong kupas buah lemau. Di tengah kupas buah lemau, Zulaiha lalukan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf melintas, cair semua tuan. Semua cair habis. Tangan terputus, tak perasan. Mahaza illa malakun karim. Ini malaikat ke orang? Ya, terputus tangan. Ada dalam tafsir kata pengsan pun ada. Itu ulama kata ditajalikan dia nampak kecantikan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu makhluk. Macam mana kau nak bayangkan bila ditajalikan jamalullah dalam batin hati awliya. Pum, habis. Lenyap yang lain. Sebab kedahsyatan ni dia akan rasa dahsyat ni dia akan tutup kan. Ya. Sebab tu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha apabila Rasulullah SAW menceritakan suasana dahsyatnya hari kiamat, ya, manusia ni uratun. Mana besok hari kiamat tak ada pakai selipar, tak ada pakai pakaian. Ya, dalam keadaan orang panggil telanjang. Sayyidina Aisyah spontan tanya, "Ya Rasulullah, tidakkah mereka saling pandang memandang?" Malu kan? Tak ada. Rasulullah menyatakan kedahsyatan hari kiamat besok tak sempat mereka nak pandang. Macam mana kita nak gambar tuan? Tak sempat. Rumah kita kalau terbakar, tiba-tiba orang lalu telanjang, kita perasan lagi tuan. Weh, kau apa tak pakai baju ni? Kan? Perasan lagi, mana tak dahsyat? Itu tak dahsyat. Sampai Rasulullah kata tak sempat. Tak ada sempat nak pandang kiri kanan tau. Suasana yang sangat dahsyat yaumul kiamah. Bila pandang dia julangan api neraka yang maha dahsyat Allah. Para orang terdekat terduduk di atas lutut. Orang-orang saleh itu terduduk atas lutut tuan-tuan. Daripada berdiri terleku atas lutut. Punya gerun yang mendengar deruman neraka jahanam Allah. Punya hebat. Itu panggil nak ceritakan dahsyat. Kedahsyatan ni akan mendenyapkan pandangan pada lain. Begitulah dahsyatnya dia memandang kehebatan kebesaran Tuhan. Sebab dia kena titik hati kita tu sikit-sikit dengan zikrullah. Sampai dia rasa apa? Terbuka. Mula-mula ingat. Lepas ingat, hudur. Lepas hudur, ghaib an kulli ma siwa. Lenyap daripada yang lain. Itu kedahsyatan Tuhan terjalikan. Ada dia panggil fana. Ya, itu disebut fana tak apa dia, itulah dia. Tuhan terjalikan. Pum, dia buka aja habis. Lenyap yang lain. Ketiga itulah dia akan rasakan kenikmatan bertawajuh, berhadap hati dia dengan Allah, dan kenikmatan inilah akan membakar segala kenikmatan khalqiyah. Dia akan bakar segala nikmat dunia dan walaupun dia ada, dia tak rasa. Sebab tu zuhud ke apa dia takkan jejak, melainkan dia akan tajali pada jejak makam zuhud yang hakiki. Zuhud yang hakiki apa? Hilang makhluk dari pandangan hati dia. Itu zuhud hakiki. Bukan zuhud kita kata tak ada pakai itu buruk. Itu kadang-kadang dia pakai je buruk, dalam dia bersemangat tuan. Nak jadi orang kaya. Nak dapat harta, dalam bersemangat. Luar dia nampak macam orang zuhud. Zuhud sebenar hilang makhluk daripada hati dia. Hati dia kekal menghadap Allah Ta'ala setiap saat. Itu panggil zuhud yang hakiki. Bila dapat kemanisan ini yang disebut pada Nabi Daud, bi fal yafrahu, dengan aku kamu gembira. Dia dapat gembira dengan Tuhan, dia akan memadamkan segala gembira yang lain. Lazat yang lain hilang. Ya. Itu sebab sahabat-sahabat yang ditrain oleh Rasulullah SAW, sifat mereka ni sifat dia orang ni. Lepas tu bila Rasulullah pentik jari je, minta dalam jihad, ada yang memberi sampai 700 ekor unta, 700 ekor kuda. Bukan dia tak ada, dia ada. Ya, ada sahabat kaya-kaya tapi penting dia bagi. Dalam perang Tabuk, Sayyidina Umar bagi separuh. Ya, dia kata aku nak lawan dengan Sayyidina Abu Bakar. Aku bangun malam, dia awal lagi. Ni orang tua ni hebat betul. Sebab tu Rasulullah kata, "Lau wuzina imanu Abi Bakr bi imanil alamin, la rajahat imanu Abi Bakr." Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan seluruh alam, nasa lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Umar bagi separuh. Sebab perang Tabuk lebih kurang 600 km. Dan kalau kita pergi sini sampai utara atau sampai Kelantan, jauh perjalanan, tak ada enjin, nak gunakan kuda dengan unta. Bayangkan lautan padang pasir, memerlukan kos yang tinggi. Jadi kejap lagi datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Anfaqtu jami'a amwali. Aku infakkan semua hartaku ya Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah kata, ma'abkaita li ahlika ya Abu Bakar. Kau tinggalkan apa untuk ahli kau? Abkaitullah wa Rasul. Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Masya Allah. Ini lahir daripada mana tuan? Dalam. Bukan boleh tiru tuan, dalam. Mahabbah yang kuat dengan Allah Ta'ala. Hasil daripada mana?
kedampingan rohani dia dengan Tuhan kuat. Ketiga itulah Tuhan berikan satu sifat yang tinggi dalam batin hati para sahabat. Sebab tu iman dia ni, kekuatan dia ni, ya, ditashbihkan tadi sebagai bintang. Ashabi kan nujum bi'ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit, yang mana sana kamu ambil, kamu akan dapat petunjuk hidayat Allah Ta'ala. Ashabi kulluhum udul. Sahabatku semuanya bersifat adil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan keduanya fana dari sisi sifat. Seperti bahawa dikatakan tiada yang hidup, tiada yang tahu, tiada yang berkendak, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, tiada yang berkata atas hakikat melainkan Allah Ta'ala. Ya. Makna di sini suruh kita padamkan. Padamkan kudrat makhluk dalam memandang kudratillah. Itu maksud ini. Kita padamkan ilmu makhluk dalam memandang ilmu Allah. Macam tadilah. Mula-mula bayang. Bila nampak hadir Tuhan dia, maka terpadamlah pandangan pada bayang, bertumpulah kepada yang membayangi. Itu maksud ini. Hakikat dia antara wujud sebenar, antara bayang dengan Tuhan bayang. Siapa hakikat sebenar wujud? Tuhan dia lah. Bayang ikut aja. Kita bergerak, bayang bergerak. Kita diam, bayang diam. Kalau kita bergerak, bayang diam. Kita diam, bayang bergerak. Itu tak lama lagi kot. Kot seminggu lagi. Jadi maknanya, dia mematikan pandangan tadi itu. Ya, masalah dia nak mematikan pandangan. Bila dapat mati pandangan kita pada makhluk, tunggu Tuhan akan tajallikan macam-macam kurniaan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula, tidak ada daya kekuatan untuk meninggalkan maksiat, tidak ada kemampuan untuk mengerjakan taat, melainkan semua bantuan dari Allah. Kita pandang benda tu, kalau tahqiq betul, itulah makna fana ni. Hilang tahqiq. Maka di dalam tu, ujung tu Rasulullah kata kanzun min kunuzil jannah. Itu adalah gedung dari gedung Allah Ta'ala, gedung syurga. Apa makna dalam tu? Macam-macam akan didapat. Futuhat, waridat, orang akan tempatkan. Ya, dapat benda ni, itulah yang didapatkan ilmu, dipanggil bila ta'allum. Tanpa belajar, ulumul ladunia. Ya, dia kena riadah. Satu contoh, riadah, sifat orang riadah yang dapat benda ni, ialah Rasulullah sebut, iza aqallur rajul at-tu'ma muli'a jaufuhu nuran. Apabila kita kurangkan makan, maka Allah akan penuhkan batin hati dia dengan nur. Satu contoh, riadah, ya. Ilmu ni bukan secara belajar, tapi ilmu riadah mujahadah. Dia ada dua tu. Ilmu cara dipanggil yang kita belajar ni apa? Ya, mudarasah, satu lagi mukasyafah. Dua-dua ni kena cantum. Boleh cantik, boleh berjalan cepat. Ya. Man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allumin wahadahu bila hidayatin. Sabda Rasulullah SAW, man zahada fid dunya, siapa yang zuhud hatinya dengan dunia, ya, allamahullahu bila ta'allum, Tuhan ajar dia tanpa orang yang mengajar. Ini ilmu direct dari Tuhan. Dia panggil ulumul ladunia, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa yu'allimukumullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu zahir dan batin kamu dengan Allah, Tuhan ajar kamu sendiri. Ini dipanggil ilmu mukasyafah. Ya. Jadi memandang apa? Dia macam mana boleh zuhud dengan dua? Sebab hati dia telah mendapat kesedapan dengan Allah. Siapa hati dapat kesedapan syauq dengan Tuhan, zuhud dia tak tamam dan. Zuhud dia tak tamam. Cakap je boleh dan. Dia cakap je zuhud boleh. Ya, ada dunia lain tuan-tuan. Zuhud lain maknanya. Bukan zuhud mana kita buang dunia dah kan tu. Sahabat ada yang kaya. Ya, Nabi Sulaiman dunia dia perintah tu. Tapi hati tak masuk, dia blok. Itu makna zuhud. Dunia tak masuk dalam, di atas tapak tangan dia. Sebab apa dia boleh tak masuk dalam? Sebab dalam dah penuh. Dalam dia penuh dengan apa? Mahabbatullah, kasih dengan Tuhan. Bila dalam dah penuh dengan Tuhan, maka dia akan nampak benda lain kecil. Walaupun ada, dia akan mana? Kecilkan benda itu. Sebab Quran tak sebut dunia ni besar. Kan? Tak ada lapas hadis Quran dan hadis Nabi yang sahih menyebut dunia besar, tak ada. Lepas tu dia akan duduk tangga betul. Dia memandang dengan tepat. Ya, kabbara ma kabbarallah, saghara ma sagharallah. Dia akan besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah, dia akan kecilkan apa yang dikecilkan oleh Allah. Ya, jalan makrifat ni jalan besar. Maka dipandang besar.
Ya, sebab awal-awal kita kena makrifat, Tuhan itu dipanggil benda yang menjadi kewajipan besar. Awal wajibil alan insani ma'rifatun ilahi biistiqan. Awal-awal yang wajib bagi insan makrifat akan Tuhannya. Maka ni jalan makrifat peringkat kedua, tuan. Makrifat dengan rasa hati. Buangkan rasa dengan makhluk, Tuhan akan penuhkan rasa dengan dia. Sebab tu ulama sebut dalam kitab Iqazul Himam bagi Ibnu Ajibah, dia kata pusing-pusing balik tuan-tuan, perbahasan ni pusing-pusing balik, dia kata apa? Banyak zikir. Tu je tuan ubat dia. Sebab titik dengan zikir, hati kita sentiasa menghadap akan dia naik, draft dia akan naik. Kaedah kita, man ahabba syai'an aksara zikru. Siapa yang kasih satu benda, dia akan banyak ingat dan banyak sebut benda itu. Ya, dia akan sebut. Mana-mana dia akan sebut. Sebab apa? Sebab tanda dia kasih. Bila kita banyakkan akan zikrullah, sebab tu Quran bila sebut lafaz zikir je, Quran akan sebut belakang dia kasira. Zikran kasira. Zikran kasira. Zikir yang banyak. Dia tak nak zikran qalila, tak nak. Sebab zikran qalila sifat orang sebelah. La yazkurunallaha illa qalila. Sifat orang munafik, dia tak sebut Tuhan melainkan sedikit. Ya, atau sebab Rasulullah SAW, di zaman dia orang munafik, dia bersemayang, dia buka pintu dan suruh Rasulullah tengok dan sebagainya. Dia tidak sungguh. Jadi kesungguhan dia tadi ialah dia kena banyakkan mengingati Allah Ta'ala. Itu sifat kita. Kita orang beriman, ya, maka sifat kita ialah tadi, kena banyak mengingati Allah, sama ada dengan lisan atau dalam hati kita. Ya. Tuan-tuan tarik nafas, ingatlah Allah kan. Siapa bagi nafas tuan? Kalau dia blok nafas macam, tuan-tuan pergi bilik jantung. Kan? Bila macam ni aja. Dia lurus habis. Dia milih jalan yang lurus. Ya, tengok dah keran kan. Ya, besar tak besar dia nyutan jantung, orang sakit jantung dia tahu kan. Nak terik oksigen tak naik atas. Oh, tuan-tuan. Oh, dahsyat, kita tengok pun lain macam mengelupa tuan-tuan. Siapa yang izinkan dia ke atas? Dia. Siapa yang izinkan ke bawah? Dia. Sedut? Dia. Tarik pun dia. Maka kita bubuhlah nikmat syukur kita mengingati dia. Tarik Allah. Turun pun Allah. Dalam tuan, orang tak tahu. Ya, kita duduk pejabat nulis dalam jalan Allah. Kan? Kita makan pun jalan Allah. Orang tak tahu, kita berbual boleh jalan. Di dalam biasa kita bercakap dalam boleh jalan, tuan, tak ada hal. Ya, bahkan bukan satu dua, dia boleh tarik lagi banyak. Tu ada cara dia lah. Ya, atau mana turun naik itu sebagai mensyukuri nikmat Allah Taala. Naik Allah, turun pun Allah. Jangan tarik R, turun M sudah. No, R M. Apa aja. Ya, kalau dia tarik RM, bimbang. Jadikan matlamat hidup dia tu makan sumpah Rasulullah SAW. Berat tuan-tuan Ta'isha Abdud Dinar wa Darahim. Sabda Rasulullah SAW, celakalah orang yang relakan diri dia menjadi hamba kepada dinar wa dirham. Dinar wa darahim tu hadis Rasulullah SAW. Ta'isha. Kalau Rasulullah doa, confirm kena kan. Binasalah mereka yang merelakan diri dia menjadi hamba kepada dinar dan dirham. Sebab itu kita kena tarik, ingat dia, hembus pun niat. Dalam jalan Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan hati kita semakin terang, semakin rapat dengan Allah, dengan izin Allah dan bantuan dari Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah.